Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pecinta ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Kita masih menggunakan pakai kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, iaitu Al-Wasiyah bi ba'di sunanu shibhil mansiyah. Alhamdulillah, kita telah pun sampai pada membicarakan sunnah yang berkaitan dengan haji dan umrah. Ini bab yang ke-10. Minggu lepas kita sempat membincangkan tentang sunnah mengirim haiwan sembelihan, yang mana kita banyak pelajaran yang kita ambil daripada hadis tersebut, muka surat 164, yang mana hinggakan Imam Muslim membuat satu bab istihbabi ba'thil hadyi ilal harami liman la yuridu dhihab binafsihi wa istihbab taqlidihi wa fatlul qala'id wa an ba'ithahu la yasiru muhriman wa la yahrumu alaihi syai'un bizalika. Bab sunat menghantar haiwan korban ke tanah haram bagi orang yang tidak pergi ke Mekah, dan elok mentaklidkan, memberi tanda kepada haiwan itu dengan sesuatu tanda pada haiwan yang akan dikorbankan, dan memintal kalung untuk dipakaikan kepada haiwan-haiwan korban itu. Sama juga Imam Bukhari, dia buat babu fatlil qala'id lil budni wal baqar, bab melilit kalung untuk unta dan lembu korban untuk sembelihan. Kita dah bincangkan al-qala'id ni maknanya kalung, macam rantai yang dipakaikan pada haiwan korban. Dan kita juga belajar bahawa Nabi SAW dia mengirim haiwan korban kepada orang yang pergi haji. Ketika Nabi tak pergi haji, Nabi kirimkan korban kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pergi buat haji sebelum daripada Nabi pergi haji. Jadi ini kita dah bincangkan pada minggu lalu. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan satu subtopik yang baru, iaitu disunahkan membawa binatang hadyu ketika melakukan umrah. Muka surat 166. Muka surat 166 kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan membawa binatang hadyu ketika melakukan umrah. Dalam masalah ini terdapat dalil daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perjanjian Hudaibiyah. Ada dua hadis. Pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mu'tamiran fahala kuffaru Quraisyin bainahu wa bainal bait fanahara hadiyahu wa halaqa ra'sahu bil Hudaibiyati. Rasulullah SAW pernah keluar melaksanakan umrah.
Orang-orang kafir Quraisy menahan baginda daripada memasuki Baitullah. Maka baginda menyembelih binatang korban dan mencukur rambutnya di Hudaibiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Muslim secara ringkas daripada Anas bin Malik. Dalil yang kedua, daripada Marwan dan Miswar bin Makhramah, mereka bercerita, kharajan Nabi SAW amal Hudaibiyati fi bid'asyrata mi'atin min ashabihi. Falamma kana bizil Hulaifah qalladal hadiya wa asy'ara wa ahrama minha. Nabi SAW berangkat pada tahun perjanjian Hudaibiyah bersama lebih daripada 110 sahabatnya. Tatkala sampai di Zulhulaifah, baginda mengalungkan binatang korban, iaitu menghilangkan rambut pada bonggolnya hingga darahnya mengalir dan memulakan ihram daripada miqat ini. Hadis riwayat Bukhari. Perbuatan menghilangkan rambut itu kita dah bincang minggu lalu, itu namanya isy'ar. Isy'ar. Tapi tak semua binatang boleh isy'ar. Kita dah bincangkan. Kambing tak boleh buat. Kalau buat meninggal kambing tu nanti kecil sangat. Haiwan besar boleh. Baik, pertama yang kita nak tengok adalah bila disebut perkataan di sini Zulhulaifah. Zulhulaifah ni, di manakah Zulhulaifah ini? Dia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita ketika Nabi bermiqat di Zulhulaifah ataupun Zilhulaifah semasa nak berangkat ke Mekah. Jadi Zil ataupun Zulhulaifah ini adalah miqat makani. Miqat kan kita nak buat haji umrah ada dua, miqat makani, miqat zamani. Miqat makani bagi jemaah Madinah adalah Zulhulaifah. Tapi jemaah sekarang lebih kenal dengan sebutan Bir Ali, ya, Bir Ali ataupun Abyar Ali. Jadi kebiasaan kita kalau package yang daripada Kuala Lumpur ke Madinah terus, habis Madinah masuk ke Mekah, kita akan bermiqat di Bir Ali kita panggil. Tapi itu asalnya namanya adalah Zulhulaifah. Dia miqat makani untuk orang yang nak masuk tanah haram ada 5. Pertama sekali Ya Lamlam. Ya Lamlam ini bagi jemaah yang datang dari arah Yaman. Dulu masa jemaah Malaysia guna kapal haji, kita guna miqat Ya Lamlam. Sebab kita daripada bawah. Itu miqat kita untuk ihram. Miqat yang kedua ni yang popular lah, iaitu Zulhulaifah ataupun Bir Ali. Ini untuk jemaah yang datang daripada Madinah dengan kenderaan darat. Ini perlu digarisbawahkan. Ada satu lagi miqat namanya Juhfah ataupun Rabir. Ini bagi jemaah yang datang dari arah Mesir, Syam, Tunisia, Jordan, Lebanon, Palestin. Ada satu lagi miqat namanya Zatu Irkin. Yang ini jemaah yang datang dari arah Iraq. Di manakah miqat jemaah Malaysia sekarang? Jemaah Malaysia miqatnya di Qarnul Manazil, iaitu bagi yang datang dari arah Najat, Kuwait dan juga Asia Tenggara. Biasanya Qarnul Manazil ini duduknya sejam sebelum kita sampai Jeddah. Jadi ketika itu akan ada pengumuman untuk kita mulakan miqat kita lah, ihram kita. Jadi ni cerita dia, Nabi di Zulhulaifah. Nabi kita ni tuan-tuan, dia berapa kali dia buat umrah sebenarnya? Nabi kita, kata para ulama, saya percaya tuan-tuan puan-puan lebih banyak buat umrah pada Nabi. Nabi tak banyak umrah. Sebagai nak menunjukkan hidup ni bukan semata-mata umrah. Tolong orang susah pun mustahak, jaga mak ayah pun mustahak, tolong orang miskin pun mustahak, tolong adik-beradik susah pun mustahak. Jangan umrah tiap-tiap tahun, bukan tak boleh pergi, bukan tak boleh pergi umrah. Tapi hidup kena fikir orang juga. Awak dah pergi sekali dua cukuplah. Belanjalah pula orang lain yang tak pernah pergi, orang susah. Ini contoh saja. Marah pula orang buat pakej umrah sekarang. Nabi pergi umrah hanyalah 4 kali saja. Pertama pada tahun 6 Hijriah,
dengan mikot Nabi ketika itu di Zulhulaifah ataupun Bir Ali dengan sahabat seramai 1,400 orang. Tetapi perjalanan umrah ini tak dapat disempurnakan dan hanya berakhir di Hudaibiyah. Nanti saya akan terangkan Hudaibiyah ni sebab kita jumpa perkataan Hudaibiyah. Apa sebab tak dapat disempurnakan? Kerana penduduk Mekah buat sekatan, tidak membenarkan orang Islam masuk Mekah walaupun tujuan mereka hanya nak umrah saja. Maka peristiwa ini telah mencetuskan berlakunya satu perjanjian yang sangat mustahak dalam sejarah Islam, dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Itu pertama. Yang kedua, Nabi umrah pada bulan Zulkaidah tahun ke-7 Hijriah. Tahun depannya dia panggil umrah qada, mana ganti umrah yang tak sempurna, dan Nabi mengambil mikotnya di Ya'jij. Ya'jij ni dekat dengan Marzahran, 13 km daripada Mekah. Jadi tahun ke-6 pergi tak lepas. Nabi pergi next year, kali ni dia mikot lebih dekat. Dan ketika itu ada 200 anggota berkuda mengiringi Nabi dan dikawal keselamatannya oleh sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Dan selepas mereka berjaya masuk Mekah, Nabi dan para sahabat tinggal di Mekah selama 3 hari. Dan Nabi ketika itu sempat imamkan semayang di kawasan Masjidil Haram 5 kali solat fardu berjemaah. Dan Bilal bin Rabah pun berpeluang azan di atas Kaabah. Jadi ketika itu orang bukan Islam memang marah betul lah. Tapi mereka tak boleh ambil tindakan sebab dah buat agreement, dah sign perjanjian. Kemudian Nabi umrah lagi pada bulan Zulkaidah tahun 8 Hijriah, sekembalinya daripada penaklukan di Taif. Nabi singgah di kampung namanya Ja'ranah. Ramai yang buat umrah dari Ja'ranah ataupun Ja'ranah ini, dan Nabi mengambil mikot ihram untuk umrah. Disebabkan Nabi bersama sahabatnya masuk ke kota Mekah pada bulan Ramadan, Fathu Mekah, tanpa ihram umrah, maka sebahagian sahabat mengatakan umrah Nabi di Ja'ranah ini adalah umrah qada juga. Itu ada setengah pendapat. Dan yang keempat, Nabi umrah ketika melaksanakan haji wada'. Nabi laksanakan sekaligus melaksanakan umrah, iaitu haji kiran lah kita panggil, yang Nabi lakukan pada bulan Zulhijjah dengan mikot ihram Nabi daripada Zulhulaifah ataupun Bir Ali pada 25 hari bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijriah. Jadi kalau orang tanya Nabi umrah berapa kali, jawablah saja, encik pergi umrah lebih banyak pada Nabi. Itu je jawapannya. Nabi 4 kali, haji berapa kali? 1 kali saja. Orang kita 7 kali haji buat ada. 7 kali haji. Sudahlah, bagilah orang lain. Atau bantu orang lain ke, orang susah, orang miskin. Ni contoh saja, bukan tak bagi pergi ke Mekah dah. Tolong orang pun pahala besar juga. Tuan-tuan sekarang kita tengok apa kata tuan kitab. Alamah Ibn Qayyim menceritakan peristiwa Hudaibiyah secara lengkap dengan ungkapan yang sangat indah dalam Zadul Ma'ad. Ni saya akan terangkan kemudian. Beliau beberapa kali menulis beberapa faedah dari segi ilmu fiqh. Di antaranya disunahkan membawa binatang korban ataupun hadiu semasa melakukan umrah ifrad, sebagaimana disunahkan dalam qiran. Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan bahawa Nabi SAW membawa binatang korban ataupun hadiu di Hudaibiyah kerana pada masa itu baginda sedang dalam haji qiran atau tamattu'. Semasa baginda dihalang masuk Baitullah, baginda terus bertahallul dan mengubah hajinya itu menjadi umrah. Jadi pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dalam Bada'us Sanai karangan Al-Kasani Al-Hanafi. Sementara Abul Faraj Al-Maqdisi dalam kitab Syarhul Kabir menyebutkan bahawa orang yang melaksanakan umrah bukan tamattu' dibolehkan melakukan tahallul sama ada pada bulan-bulan haji maupun selainnya, sama ada membawa binatang hadiu ataupun tidak. Alasannya Nabi SAW melakukan umrah sebanyak 3 kali, tak termasuk umrah semasa haji.
Di antara umrah tersebut, baginda melakukannya di bulan Zulkaidah. Baginda bertahalul apabila membawa hadiu. Hadiu ni binatang lah. Dan baginda menyembelih di Marwah. Dan dibolehkan menyembelih di mana saja asalkan di daerah tanah haram. Selesai. Jadi, apa yang kita boleh belajar daripada subtopik ini adalah berkenaan tentang Hudaibiyah. Itu yang paling besar. Hudaibiyah ni penting. Bagi kita orang Islam, sejarah perjanjian Hudaibiyah ni sangat mustahak. Sehingga kan kata para sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ta'uduna antumul fatha Makkah wa qad kana fathu Makkah fatha wa nahnu na'uddul fatha bai'atar ridwan yaumal Hudaibiyah. Adakah kamu menganggap pembukaan Mekah itu adalah pembukaan kota Mekah? Pembukaan kota Mekah memang adalah pembukaan Mekah, tetapi kami menganggap pembukaan sebenarnya adalah ketika Bai'atul Ridwan, iaitu ketika kami berada di Hudaibiyah. Ini riwayat Imam Bukhari. Dia punca Hudaibiyah ni begini, ni kita cerita sejarah. Puncanya begini, satu hari Nabi buat pengumuman, masa tu di Madinah. Nabi mengatakan bahawa dia rindu sangat nak balik ke Mekah. Teringat nak balik ke Mekah. Dan dia bercadang nak buat umrah. Ada setengah ulama' macam kita baca perbahasan tadi mengatakan Nabi nak pergi haji. Nak buat haji pada tahun itu. Punca kenapa Nabi tiba-tiba teringat nak pergi ke Mekah, sebab Nabi bermimpi. Dalam mimpinya itu Nabi SAW dapat tengok Nabi masuk ke Masjidil Haram bersama dengan sahabat. Nabi ambil kunci Kaabah, Nabi tawaf dan Nabi buat umrah. Ini dalam mimpi dia. Dan dalam gambaran mimpi itu juga Nabi nampak sebahagian jemaah cukur rambut, botak. Dan ada beberapa jemaah lagi yang gunting saja, tidak cukup sampai licin. Lantas Nabi pun ceritakanlah mimpi ini pada sahabat. Dia salah satu daripada tabiat baginda Nabi adalah dia suka share tentang ataupun dia suka tanya mimpi. Dia ada juga. Kalau dia duduk dengan sahabat, mimpi apa semalam? Mimpi begini. Mimpi borok. Bukan Nabi ni meramal mimpi dah. Borok, ice breaking sajalah, ice breaking. Dan Nabi pun duduk, Nabi cerita, malam tadi aku mimpi masuk Masjidil Haram. Nampak jemaah ada botak, ada gunting rambut, kita tawaf pula. Sahabat ni bila dengar Nabi bercerita begitu, gembira. Sebab mereka tahu mimpi Nabi biasanya benar. Nabi bukan mimpi serupa kita. Mimpi Nabi boleh jadi hujah. Lantas masing-masing pun dah happy lah. Wah, dapat balik ke Mekah kita weh. Lama betul tak balik ke Mekah. 6 tahun dah. 6 tahun tinggal kampung. Saudara mara tinggal. Jadi ada yang excited. Balik rumah, packing barang semua ni. Wah, sedap kita dapat masuk ke Mekah. Peristiwa ini Allah rakamkan dalam Quran. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Demi sesungguhnya Allah menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu, yaitu sesungguhnya kamu akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Fatah. Surah Al-Fatahu. Allah sambung lagi. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Nanti kamu akan masuk dalam keadaan cukur kepala botak dan kamu akan gunting sedikit rambut. Dan kamu tidak akan takut kepada pengkhianatan musuh.
fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fatahan qariba. Walau bagaimanapun, kata Allah, aku tangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana aku lebih tahu faedah dalam penangguhannya. Maka aku sediakan sebelum terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat masa berlakunya. Surah Al-Fatah ayat 27. Jadi Nabi pun bila sahabat dah excited, Nabi cerita ya. Sahabat excited, dah packing barang apa semua. Okey, kita pergilah ke Mekah. Maka Nabi pun keluarlah daripada Madinah pada hari Isnin bertarikh 1 Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Itu yang sebab ada ulama mengatakan Nabi bukan nak pergi umrah, Nabi nak pergi haji. Zulqa'dah, Zulhijjah, dekatlah. Dan haji mula diwajibkan tahun 6 Hijrah melalui surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji itu wajib dikerjakan terhadap manusia bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang mengingkari kewajipan haji, maka Allah tidak memerlukan dia kerana Allah lebih kaya daripada semesta alam. Surah Ali Imran ni 97 dia turun pada tahun 6 Hijrah. Jadi itu sebab ada ulama yang kata Nabi pergi haji. Tak apalah haji ke umrah ke Mekah jugalah. Dan kata ulama pada tahun ke-6 Hijrah itu Nabi pergi dengan isterinya. Siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan ada kurang lebih 1,500 orang sahabat berangkat untuk ikut Nabi. Semua excited lah. Lama tinggal 6 tahun. Maka ramai yang nak join. 1,500 ni ramai tuan-tuan. Satu bas baru 40 orang. Bayang 1,500. Kita jemaah ada 100 pun kelahi lah dengan Arab mencari 2 bas, 3 bas nak bawa kulu kili. 1,500 ramai. Ramai. Kata para sahabat, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah yuridu ziyaratal bait la yuridu qitalan. Nabi tahun itu memang dia keluar untuk pergi ke Mekah. Niat dia memang hanya nak ziarah Baitullah dan tak ada terdetik pun nak berperang. Sehingga kan wasaqa ma'ahu 70 budnatan wa kana an-nasu 700 rajulin kanat kullu budnatin an 'ashratin nafarin. Nabi bawa 70 ekor unta dan ada 700 orang laki-laki ikut Nabi. Setiap seekor unta ada 10 orang. Satu dia punya kepala incah dia. Dan Nabi juga ialah dah ramai ikut. Nabi ajak jugalah orang-orang Arab yang duduk luar daripada Madinah, yang duduk di pedalaman, termasuklah orang-orang Badui. Nabi ajak sekali. Dan dalam riwayat menyebut Nabi telah menunggang untanya. Unta Nabi ada beberapa ekor, tapi untuk kali ini Nabi bawa untanya yang bernama Al-Qaswah. Dan sepeninggalan Nabi nak pergi ke Mekah, Nabi telah melantik Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk memangku jawatan menguruskan Madinah. Ada khilaf lah ulama, ada kata bukan Abdullah bin Maktum sebab dia OKU, cacat penglihatan. Ada yang kata dilantik Numailah Ibn Abdullah Al-Laythi. Adalah macam-macam pendapat. Kemudian Nabi pun pakai ihram. Dan Nabi bawa haiwan korban. Nak menunjukkan bahawa Nabi pergi ke Mekah itu dalam keadaan aman, peace. Tak ada nak kelahi, tak ada nak berlawan, tak ada. Pada masa itu, tahun 5 Hijrah, 6 Hijrah, orang-orang Quraisy memang tengah marah ke orang Islam. Sebabkan mereka dah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, banyak perang. Jadi sakit hati tu ada lagi. Tiba-tiba Nabi nak datang. Ini handai benar. Kita baru lepas tumbuk datang lagi. Tapi Nabi nak datang peace, no war. Nabi pakai ihram, bawa haiwan korban. Haiwan korban pula siap buh kalung pula lagi. Itu yang sunnah Nabi. Ada riwayat kata Nabi dengan 1,400 orang. Ada setengah riwayat sebut 1,500 orang.
Imam At-Tabari ada menukilkan dalam kitab At-Tarikh tentang beberapa riwayat tentang berapa jumlah ulama ini kata ni. Yang penting ramai. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat ini, secara ringkasnya boleh kita katakan jumlah yang menyertai Nabi untuk keluar pergi ke Mekah tahun itu tak kurang daripada 1,000 orang. Minimum 1,000 lah, mungkin lebih lagi. Jadi bergeraklah Nabi kita menuju ke Mekah. Sampai di Bir Ali, Zulhulaifah, Nabi pun pasangkan gelang ataupun kalung pada haiwan-haiwan korban. Nabi bubuhkan tanda pada haiwan korban, dia toreh sikit pada bonggol unta, dan di situ Nabi berihram. Serupa kita lah, kita masuk ke Mekah pun, situlah tempat ihram kita. Cuma ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang ikut sekali, dia menyuarakan kerisauan dia. Umar ni orang berlawan. Dia kata, ya Rasul, kita ni orang Mekah tak habis lagi marah ke kita. Kita ni berjalan ni kosong tu, tak ada bawa senjata, tak ada apa. Berat kita ni. Ya Rasulullah, tadkhulu ala qaumin hum laka harbun bighairi silahin wala qura'in. Saya ni penasihat keselamatan. Kita ni macam pergi ulu leher lah ni. Senjata tak ada, kuda nak lari laju pun tak ada. Dari segi analisis keselamatan, teruk kita ni. Macam pergi ulu leher betul ni, sembelih dia orang. Nabi kata, don't worry, itu kerja aku lah, awak salah risau. Rupanya Nabi dah hantar special brand. Cerdik Nabi, dia dah hantar special brand siap-siap. Dia punya 69 komando dia lah. Dia hantar dia punya GGK dia, Pascal dia, pergi buat survey di Mekah. Sebelum bergerak, Nabi sudah pun hantar. Nabi utus seorang perisik daripada Bani Khuza'ah untuk hantar laporan macam mana situasi orang-orang Quraisy. Ini cerdiklah Nabi dalam bab strategi. Bila Nabi sampai di satu kawasan bernama Usfan. Usfan ni lebih kurang dalam 80 km daripada Mekah. Ada yang kata 2 marhalah, lebih kurang lah. Jadi perisik Nabi yang dah lama duduk di Mekah ni kumpul maklumat. Dia berjumpa di Usfan. Nama special brand Nabi ni Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Special brand dia. Jadi Nabi tanya, macam mana kedudukan? Ya Rasul, masa saya bergerak ke sini, Bani Ka'ab bin Lu'ay telah mengumpulkan angkatan Ahabish. Ada satu bukit, nama bukit Habash. Dia kumpul ramai dan saya dapat tahu ada problem. Problem apa? Mungkin tak lepas masuk kita ni. Confirm ya Rasulullah. Dia bila SB sebut nama Bani Ka'ab bin Lu'ay, Bani Ka'ab bin Lu'ay ni Bani Arab yang besar. Dia Ka'ab bin Lu'ay, dia ni induk suku Quraisy. Moyang dia. Dia kalau induk suku Quraisy duduk pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Moyang Nabi yang ketujuh. Dia ada banyak jurai-jurai silah-silah dia. Jadi bila Nabi dengar, oh ini ramai ni. Apa Nabi buat? Tak panik, Nabi relax saja. Dia hantar Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi pilih Osman? Osman ni dia orang yang sangat gentleman, budiman. Osman bin Affan ni seorang diplomat. Kan Nabi pernah sebut, wahai Osman, malaikat malu jumpa engkau. Sebab Osman ni very polite, soft spoken, gentleman lah, budiman, lelaki budiman. Cakap lembut, dia beraluh dengan orang. Sebab itu dia je yang boleh beli telaga Yahudi tu. Orang lain beli, Yahudi tak jual. Datang dia tak apa, dia borok, dia belai-belai, pokcik tu jual ke dia? Dia cekak. Dan dia satu-satu sahabat Nabi yang dapat kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Bukan senang nak jadi menantu Nabi. Jadi menantu mufti pun payah, ni pula jadi menantu Nabi.
Dia hebat, dia very polite. Malaikat malu dengan Osman. Osman ni orang yang sangat pemalu. Jadi bila Nabi terdengar desah-desus bahawa orang musyrikin nak menghalang mereka masuk ke Mekah, Nabi hantar Osman bin Affan untuk jelaskan keadaan sebenar. Osman pergi jadi utusan Nabi masuk ke Mekah. Osman jumpa dengan pembesar Quraisy, jumpa dengan orang ni, jumpa dengan orang ni. Mana kalau istilah kita sekarang, jumpa dengan pengarah Jabatan Imigresen, pengarah kastam, jumpa semua yang tak bagi masuk sepadan ni. Tiba-tiba dapat berita katanya Osman dibunuh di Mekah. Nabi gak bila dengar aku hantar wakilnya katok wakil aku, Nabi murka, Nabi marah. Maka Nabi pun membai'ah para sahabat di bawah pokok yang dipanggil Bai'atul Ridwan, perjanjian setia para sahabat. Apa nak jadi, jadilah lepas pada ni. Ini orang Mekah kurang ajar. Kita hantar wakil berunding, dia pukulnya orang kita sampai mati. Dan peristiwa ini Allah rekod dalam Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya aku, kata Allah, redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pokok. Maka aku tahu apa yang ada dalam hati mereka. Aku berikan ketenangan dan akan berikan balasan dengan kemenangan dalam waktu yang dekat. Surah Al-Fatah ayat yang ke-18. Nabi buat perjanjian. Ada setengah riwayat menyebut ketika Nabi dapat cerita Osman ni dibunuh, Nabi berdiri bawah pokok. Ayat pertama Nabi sebut, Ya Ahlal Badar, wahai veteran-veteran perang Badar, mari sini. Nabi tak panggil semua orang, kan ada 1000 lebih ikut. Kalau panggil semua orang letih bawah pokok. Jadi Nabi panggil veteran perang Badar dulu. Kenapa Nabi panggil veteran-veteran perang Badar? Kerana ini semua komando Nabi. Dia punya, kalau dalam konteks politik tu, inner circle dia. Usrah dia yang paling rapat. Dia macam kita ceramah ni, ceramah umum. Dia ada ceramah kecil, dia panggil usrah. Usrah ni biasanya kita pasak lain sikit. Macam ni ajak umum saja. Kalau yang halaqah kecil, dia ada zikir, dia ada lain sikit. Jadi yang ini yang Nabi panggil sebelum Nabi bincangkan apa kita nak buat. Dan pokok tu masih ada sampai sekarang katanya. Mungkin ada tuan-tuan puan-puan yang pergi ziarah lah pokok tempat berlakunya Bai'atul Ridwan ini. Tapi dah tak bertanda lah. Tapi sahabat-sahabat, ini pokok yang disebut dalam Quran. Itu special Bai'atul Ridwan ni. Pokoknya itu disebut dalam Quran. Tapi sebab sahabat-sahabat ni akidah kuat, tak ada seorang habuk sahabat lepas Nabi wafat, dia pergi tebam pokok tu, ambil kayu buat batu cincin, tak ada. Tak ada yang ambil berkat. Pokok tu kalau ada di Kuantan, hilang. Buat batu cincin, taruh dalam songkok, macam-macam benda buat oleh orang kita. Orang kita ni pantang sikit dengar ada benda-benda pelik-pelik ni. Di zaman Nabi, ada beberapa pokok yang ajaib. Banyak. Contohnya, pernah dengar tak? Pokok batang kurma melangih. Nabi tengah khutbah, kata Jabir bin Abdullah, Nabi tengah berkhutbah, tiba-tiba falamma suni'al mimbar wastawa alaihi itu tarabat tilka sariyata ka hanini naqati hatta sami'aha ahlul masjid. Dulu Nabi khutbah pakai batang kurma. Bila renovate sikit, tak pakai pokok kurma, Nabi pakai ada kayu molek sikit. Batang kurma ni, kata sahabat, ketika Nabi tengah berkhutbah, tiba-tiba sahabat dengar bunyi as-sariyatu kahanini naqah, bunyi bagaikan seekor unta sedang merintih. Sahabat kata, masa bunyi macam binatang?
Rupa-rupanya pokok kurma itu menangis. Hatta nazala ilahi Rasulullah fa'atalaqaha fasakatat. Sehingga Nabi terpaksa turun, peluk dia, usik dia, pegang dia, barulah dia diam. Yang hadis riwayat An-Nasa'i. Pokok menangis. Kalau di Malaysia lah pokok tu selesai, habis tebang dia orang buat batu cincin. Siap orang balut kain kuning kau ya. Bubuh patung pula kau. Tapi sahabat ni akidah kuat. Kita di masjid negeri ni pun ada tiang menangis juga. Ujung tahun lah, bila musim Tengkujuh, banyaklah tiang ni menangis belakang. Ada leaking. Dia ada bocor sikit-sikit kono pula. Sikit-sikit. Tapi ni tak adalah banyak perubahan. Dulu banyak betul tiang menangis masjid negeri ni. Tapi bukan berkat lah. Itu sebab waterproofing tak bermolek. Ada satu lagi pokok zaman Nabi. Pokok ini punyalah hebat. Dia berjalan ke arah Nabi. Ada satu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, dalam kitab Mishkatul Masabih pun ada diceritakan. Ada satu riwayat daripada Ya'la bin Murrah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia cerita, kami pernah musafir dengan Nabi dalam satu perjalanan. Nabi pun penat, Nabi baring sekejap. Tiba kata sahabat, faja'at sajaratun tashuqqul ard hatta ghashiyathu summa raja'at ila makaniha. Tiba kata sahabat masa Nabi baring, datang sebatang pokok berjalan membelah bumi. Duduk dekat Nabi, dia payungkan Nabi. Masa tu Nabi tidur. Sahabat tengok pokok bergerak. Dia dah sudah, dia balik semula ke tempat asal. Falamma staiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakarat lahu. Bila Nabi bangun, sahabat pun cerita, ya Rasul, tadi masa tuan tidur, ada pokok datang, dia payung begini ni. Nabi kata, hiya sajaratun ista'zanat rabbaha azza wa jalla an tusallimu ala rasulillah fa'adzina laha. Oh, itu pokok, dia berdoa kepada Allah, minta izin supaya dia boleh bergerak kerana nak menaungi, memayungi aku. Dan Allah izinkan dia, maka itulah yang telah terjadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat tahu pokok tu di mana. Tak ada seorang habuk potong dahan buat cincin, tak ada. Dia orang akidah kuat. Pelajaran untuk kita adalah, kalau pokok pun sayang ke Nabi, kalau umat dia tak boleh sayang Nabi, dia setara itu. Teruk pada pokok lah kita ya. Pokok doa, ya Allah bagilah aku nak memayungi Nabi kita. Balik semula kepada cerita Hudaibiyah tadi. Ringkas ceritanya, hajat Nabi tidak kesampaian untuk masuk ke Mekah pada tahun itu. Dalam perjalanan ke Mekah, iaitu sampai di Hudaibiyah, sekitar 22 km daripada Mekah, Nabi telah disekat perjalanannya oleh orang-orang Quraisy. Mereka tak dibenarkan masuk Mekah. Maknanya jabatan immigration tak benarkan, tak lepas masuk. Jadi tu bila kita baca ada kes-kes jemaah kita yang tak lepas pergi umrah, tak lepas pergi haji, sangkut di airport. Ada yang sangkut di Jeddah pun ada. Dah sampai di Jeddah tak boleh masuk sebab dia pakai visa pelancong. Didengar cerita visa pelancong ni boleh pakai banyak kali, 3 kali boleh pakai apa semua dalam setahun. Kita pun tak berapa faham pak aturan. Jadi ada yang sampai dia kata visa ni tak boleh pakai. Tunggu flight balik je lah. Dulu kita visa umrah saja, sekarang ada visa pelancong pula. Jadi kita pun tak berapa faham. Ada orang kata begini, ada orang kata begini, ada orang kata begini. Semua kata orang ni tak mustahak. Yang mustahak apa kata immigration di Jeddah. Kalau Jeddah kata tak boleh, tak boleh lah. Walau kita kata, di Malaysia ejen kata dia tak peduli. Yalah haji, yalah ya haji. Semua undang-undang dia. Jadi kepada jemaah kita yang tersangkut, ambil cerita Hudaibiyah ni sebagai suatu pelajaran untuk kita. Jadi bila Nabi tak lepas nak masuk, berlakulah perundingan yang membawa kepada perjanjian damai dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Orang Quraisy bila dia tengok orang Islam pun dah duduk bawah pokok ramai-ramai nak berlawan, cuak juga. Okeylah, kita runding. Orang Quraisy hantar 4 orang. Suhail bin Amru, Budail bin Waraqah,
Urwah bin Mas'ud, Al-Hulais bin Alqamah. Ada kata tambahan nama Mikras bin Habs. Mereka datang berunding dengan Nabi. Nabi pun tanya, apa sebab awak tak bagi saya masuk? Mereka teranglah begini. Ginilah, kita buat perjanjian. Hitam putih. Kita kena akur dengan perjanjian ni. Boleh? Maka wakil daripada puak Quraisy adalah Suhail bin Amru. Suhail bin Amru ni tuan-tuan bukan calang-calang orang. Imam Ibn Asakir menyebut dia ni sebagai ahadu khutaba Quraisy, salah seorang pemidato ulung orang Quraisy. Dia orator. Dia memang pandai berceramah. Bahasa macam Soekarno, jenis semangat cakap. Jadi bila orang Quraisy hantar dia, Nabi lah agak dah. Ini memang perbincangan sirih lah. Dia hantar orang yang paling petoh bercakap. Tak ada masalah. Nabi pun petoh ke bercakap. Tak ada masalah. Okey, kita bincang. Siapa nak jadi usaha tulis? Ali kata biar saya tulis. Sebab kalau panggil jurutulis yang tak pandai bersilat, susah. Berlaku apa-apa, mati situ je. Ali ni dia panglima. Korang-korang kalau buat perangai, dia simpan pen, dia tumbuk je musuh tu. Jadi dia standby. Tak apa tu, saya tulis. Sayyidina Ali dia boleh menulis, tulis. Jadi Nabi pun panggil, Ali tulis. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ali tulis. Suhail bin Amru kata, apa hal nak tulis Bismillah? Bismillah apa Bismillah apa ni? Tak ada Bismillah ni. Amma Rahmanu fa wallahi ma adri ma huwa walakin aktub bismikallahumma kama kunta taktub. Apa Bismillahirrahman? Rahman apa? Rahman mana ni? Rahman ni saya tak kenal. Siapa Rahman? Dia saja mai. Rahman mana ni? Tulis je Bismika Allahumma. Sudah. Selesai masalah. Tak ada Rahman, Rahim. Rahim mana? Rahim. Bismikallah saja. Ali pandang Nabi. Mana gaya? Layan je lah. Ali tulis. Dalam hati aku tombok dia ni sekarang. Sabar. Orang bunda memang dia samsen sikit. Tulis Bismikallah. Ada sahabat-sahabat belakang faqalal muslimun yang protes. Wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul, kalau kami tulis aja bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata, tak apa Ali, uktub bismikallahumma. Tulis bismikallahumma. Orang belakang semua marah. Teruk benar orang Islam ni, takut benar orang kafir ni. Apa nak jadi ni? Kemudian Nabi pun kata, tak apa, tulis paragraf yang kedua. Hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Inilah yang telah diputuskan dan dipersetujui oleh Muhammad Rasulullah. Tak habis hayat lagi, Suhail potong. Rasulullah apa? Awak cakap apa ni? Wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait. Muhammad, kalau kami iktiraf awak sebagai Rasulullah, nescaya kami takkan halang awak masuk Mekah. Rasulullah apa? Siapa iktiraf awak Rasulullah? Kalau awak ni Rasulullah, wala qatalnaka, kami takkan serang awak selama ini. Uktub Muhammad bin Abdullah. Kata dia, tak ada pasal nak letak Rasulullah. Nak tulis apa? Tulis Muhammad bin Abdullah, sudah. Muhammad bin Abdullah je. Orang Islam masa tu semua dah, Muhammad ni aku nampak kecil lah ni. Kau ajar betul dia ni. Nabi pun bersabda, wallahi inilah Rasulullah. Demi Allah, aku ni Rasul. Wa in kazzabatumuni, tapi kamu semua tak percaya pada saya ni. Tak apa. Ali, uktub Muhammad bin Abdullah. Ali menggigil. Ni dah kuat ajar ni. Ni hadis riwayat Bukhari. Dalam setengah riwayat, Ali tak nak tulis. Ali kata, ya Rasul, saya letak jawatan. Saya takkan ubah Muhammad Rasulullah, nak ubah pada Muhammad bin Abdullah. Saya tak nak, cari orang lain. Nabi marah.
Bawa sini kertas. Nabi padamkan Rasulullah itu. Dan ada setengah riwayat mengatakan Nabi sendiri menulis Muhammad bin Abdullah. Walaupun ada orang, kita faham Nabi ni buta huruf, tak pandai menulis, tak pandai membaca. Tapi setakat nama sendiri takkanlah tak reti langsung. Tulis anak kita 3 tahun pun reti nulis nama mak dia. Tulis jugalah Muhammad bin Abdullah. Ni ada setengah pendapat. Masa tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar kisah ni, angin lah satu badan. Angin, kau hancur betul. Pas satu-satu, kita ni nak masuk Mekah je. Apa yang buat susah sangat ni? Salah seorang sahabat Nabi yang paling garang, Umar Al-Khattab. Lepas itu Nabi tak ajak dia jadi penulis. Kalau dia jadi penulis, dia tikar orang tu dengan pen agak. Dia panas. Umar bin Khattab lepas perjanjian siap, dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, minta maaf saya nak tanya soalan. Ya Umar, apa soalan? Alasna alal haqqi wa aduwuna alal batil? Ya Rasul, kita orang Islam, betul atau tidak? Ya. Puak tu kafir, betul atau tidak? Ya. Bukankah sepatutnya orang Islam kena duduk di atas orang kafir? Kita duduk atas kebenaran, puak-puak ni duduk dalam kebatilan. Betul atau tidak? Nabi tengok soalan ini soalan orang nak marah. Ya betul. Patutnya kita mengatasi dia orang. Datu falima nu'tid daniyata fid dinina. Ya Rasulullah, kalau dah begitu, mengapa kita terlalu merendahkan diri dalam urusan agama kita ini? Sampai kita pula kena patah balik ke Madinah. Sedangkan Allah belum turunkan keputusan sama ada kita balik atau masuk Mekah. Kenapa cepat sangat surrender? Umar tanya. Nabi jawab, Inni Rasulullah walastu a'si wa huwa nasiri. Aku ni Rasulullah. Aku takkan derhaka kepada Allah. Allah yang akan membantuku dan Allah tidak akan sia-siakan aku. Umar tanya lagi. Awalaysa kunta tuhaddithuna anna sanatil bait fanatufu bihi. Bukankah tuan dulu yang beritahu pada saya, beritahu pada budak-budak kita akan dapat masuk Mekah tahun ini, dapat buat tawaf pada tahun ini. Bukankah tuan dulu yang cakap? Apa Nabi jawab? Bala. Fa akhbartuka anna ta'tihil am. Ya, saya pernah cakap kita akan masuk Mekah. Tapi cuba ingat balik, adakah saya cakap kita masuk Mekah pada tahun ini? Ada saya cakap? Umar kata tak ada, memanglah tak cakap. Mungkin tahun ni, mungkin tahun depan. Maka kata Nabi, fa innaka atihi wa mutawifu bihi. Percayalah Umar, satu hari esok kita semua akan masuk Mekah, dapat tawaf, dapat sa'i. Don't worry, jangan risau. Umar menahan marah. Aduh, dia jumpa Abu Bakar. Dia soalan yang samalah kepada Abu Bakar. Falima nu'ti danina fi dinina idza qala ayyuhar rajul innahu la Rasulullah. Wahai Abu Bakar, aku tengok Nabi ni bagi muka sangat kau orang kafir. Kita ni patut kena tunjuk kita ni ketuanan lah sikit. Ini nampak dia pula control game sekarang ni. Tak boleh jadi bini Rasul. Abu Bakar jawab, Umar, itu kan Rasulullah. Umar belebel lagi. Wah. Umar, itu kan Rasulullah. Umar belebel lagi. Wah. Akhirnya buka. Umar, itu adalah Rasulullah. Pegang teguhlah kepada keputusan baginda sampai engkau mati. Engkau akan berada dalam kebenaran. Disebabkan kata-kata Abu Bakar itu, turun surah Al-Fatah ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad dengan kemenangan yang jelas dan nyata. Bila turun ayat ini, Nabi pun panggil seorang sahabat, awak baca ayat ini depan Umar. Sahabat kata, ya Umar, Nabi baru dapat wahyu. Inna fatahna laka fatham mubina. Umar tak puas hati lagi. Pergi semula ke Nabi. Ya Rasul, ayat yang turun ni nak declare kita menang ke mana?
Ya, kita menang walaupun kita mengalah. Barulah Omar puas hati. Tapi selepas daripada itu Omar dia begitu menyesal sekali di atas ketelanjuran dia yang agak keras ketika bercakap dengan Nabi. Sehingga kata Az-Zuhri, fa'amiltu lidzalika a'malan. Kata Omar, disebabkan aku pernah meninggi suara kepada Nabi, maka aku bila teringat saja aku menyesal. Cara aku nak hilangkan kesalahan, aku akan sedekah, puasa, semayang, dan aku pernah membebaskan hamba kerana aku menyesal kenapalah aku tinggikan suara aku pada Nabi ketika itu. Ini boleh tuan-tuan boleh rujuk kisah yang menyayat hati ni dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibn Ishaq, jilid yang kedua muka surat 461. Jadi suasana ketika itu begitu tegang sekali. Orang nampak Nabi ni terlampau bagi muka sangat. Kalau kita masa tu, mungkin kita pun buat anggapan demikian. Sedangkan kita sekarang duduk dalam masyarakat berbilang kaum pun susah. Minggu lepas kami buat pesta warna-warni Tanglong. Tanglong. Saya ingat orang kutuk lebih ramai daripada orang doa. Buatlah Tanglong, bagi muka sangat ke Cina. Apa benda lah ayat ni? Esok kita bagi sekali, tiap-tiap tahun dia nak. Cina tu Islam. Apa masalah kau? Kau ingat Islam ni semua Melayu ke? Ada orang jenis gitu, kerah. Jangan bagi muka langsung. Kalau orang macam ni duduk zaman Nabi, saya ingat dia lebih teruk pada Sayyidina Umar lagi. Habis Nabi kata sabar. Ini perjuangan, kena ada strategi. Sebab itu beza kita kalah dengan mengalah. Mengalah lain. Mengalah ni dia tidak kalah. Mengalah ni kalau bahasa Jawa, mengalah. Nuju Gusti Allah. Kita nuju pada Allah. Sebab hasil daripada perjanjian yang Ali tulis itu, dapat beberapa perkara positif. Pertama, setuju dua-dua pihak untuk gencatan senjata Mekah dengan Madinah 10 tahun. Tak ada perang. Seronoklah, tak ada perang. Yang kedua, orang Mekah yang pergi ke Madinah tanpa izin wali, Madinah kena pulangkan balik ke Mekah. Mana jangan benarkan orang Mekah masuk tanpa kebenaran orang Mekah. Dan warga Mekah yang menyeberang ke Madinah, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh balik semula ke Madinah. Memang berat sebelah, tapi tak ada masalah. Selain warga Mekah dan Madinah, mereka boleh pilih untuk nak duduk di Mekah ataupun Madinah. PR tu bebas nak pilih PR yang mana. Kemudian Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam perjanjian mesti meninggalkan Mekah, tetapi boleh balik semula ke Mekah setahun selepas perjanjian itu. Itu yang Nabi umrah tahun depannya pula. Sebab tahun itu tak dibenarkan. Dan yang ketujuh, mereka dipersilakan tinggal 3 hari di Mekah dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarung saja. Mana kalau masuk Mekah, adalah perjanjian itu begitu banyak sekali. Jadi kesan daripada perjanjian Hudaibiyah itu, rupanya Allah Maha Bijaksana. Kesan daripada perjanjian itu telah membuka jalan bagi perkembangan Islam. Islam dapat ditegakkan dengan tenang. Kelas pengajian tenang. Mana tak ada nak standby, nak perang, semua. Tenanglah masa itu. Kelas-kelas Quran ni banyak. Dan sahabat pun tak ada runsing lagi dah. Dan Nabi pun pada tahun depan tu dia dapat mengerjakan umrah bersama dengan 2,000 orang Islam. Dan pada tahun 9 Hijrah, Nabi dapat pula pergi buat haji pula lagi. Hasil daripada kita tak kelahi. Sebelum tu Nabi arahkan Sayyidina Abu Bakar dulu. 6 Hijrah tak lepas masuk. 7 umrah. 8 Nabi suruh Abu Bakar pergi. Abu Bakar masa tu bawa 300 orang pergi haji. Tahun 9 Nabi pula pergi haji. Jadi semuanya tenang. Sebab itulah cerita Hudaibiyah ni adalah kisah yang sangat menyayat hati kita. Walaupun pada peringkat awal kita tengok macam orang Islam ni lemah. Banyak sangat surrender, banyak sangat ngikut ke orang kafir ni. Tapi tidak, rupanya ada hikmah. Bahkan Suhail bin Amru itu tadi pun akhirnya masuk Islam.
Dia pula hormat pula pada orang Islam. Kata hebat betul orang Islam. Dia sanggup merendahkan diri. Walaupun dia ada 1,500 orang yang boleh ambil tindakan, tapi dia boleh lagi demi perjuangan jangka masa panjang. Inilah dia cerita Hudaibiyah. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok ni subtopik yang terakhir untuk bab ini, iaitu sunnah berdiri memanjangkan doa semasa melontar jamrah pertama dan jamrah kedua. Ini mungkin bagi orang yang belum buat haji memang tak faham lah jamrah ni apa, sebab jamrah ni hanya orang buat haji je faham. Orang buat umrah tak tahu. Umrah kerjanya tawaf dengan sa'i je, tak payahlah sangat. 6 kali umrah pun tu je lah dia buat je. Orang haji, dia ada wukuf, dia ada mabit, dia ada melontar. Jadi orang yang kerap umrah pun tak faham melontar ni apa kalau tak pernah dipraktikkan. Jadi kita akan terangkan minggu depan bagaimana praktik yang ikut sunnah ketika melontar jamrah pertama dan kedua. Saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada pagi ini. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka. Wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'ilan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, mudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.